Najib dan Muhammad Nazifuddin, pertarungan terakhir menghadapi kebangkrapan. Ketika bayang-bayang kebangkrapan menghampiri bekas Perdana Menteri Najib Razak dan anaknya, Muhammad Nazifuddin, satu perkara jelas, mereka sedang berdepan dengan salah satu pertarungan terberat dalam karier mereka. Rayuan yang akan didengar pada 6 Januari tahun depan adalah peluang terakhir untuk mereka menangguhkan prosiding kebangkrapan yang mencengkam leher mereka akibat tunggakan cukai yang mencecah RM1.69 bilion dan RM37.6 juta. Kes ini bukan sekadar soal kewangan, tetapi juga soal maruah dan legasi politik Najib yang telah berkurang. Apabila mahkamah memutuskan bahawa mereka perlu melunaskan tunggakan tersebut, ia membawa implikasi yang jauh lebih besar. Ini adalah penghakiman yang menunjukkan bahawa tidak ada sesiapa, walau sekuat manapun, dapat lari daripada tanggungjawab mereka di hadapan undang-undang. Dalam dunia politik yang syarat dengan skandal, kes Najib dan Muhammad Nazifuddin memberi gambaran jelas tentang betapa tingginya harga yang perlu dibayar apabila kuasa tidak digunakan dengan bertanggungjawab. Peguam mereka, Wee Yong Kang, menegaskan bahawa rayuan ini difailkan pada 6 Ogos dan kita kini sedang menunggu keputusan daripada Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi. Suhendran Soekarnanathan menerusi aplikasi Zoom, ini adalah satu simbol zaman di mana teknologi mengubah cara kita menghadapi keadilan. Rayuan ini tidak hanya melibatkan isu cukai, tetapi juga melibatkan penghakiman terus yang diluluskan oleh dua mahkamah tinggi sebelum ini. Keputusan untuk membenarkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mendapatkan semula tunggakan cukai tanpa mendengar keterangan saksi mencerminkan betapa seriusnya situasi ini. Ini bukanlah kes yang boleh diabaikan, ia melibatkan soal kewujudan kewangan mereka dan masa depan mereka sebagai individu yang pernah memegang tampuk kuasa. Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini memberikan isyarat kepada rakyat Malaysia bahawa keadilan tidak mengenal kedudukan. Jika mereka kalah dalam rayuan ini, kita mungkin akan menyaksikan satu lagi babak malang dalam sejarah politik Malaysia, di mana seorang bekas Perdana Menteri dan anaknya terpaksa berdepan dengan realiti pahit kebangkrapan. Sama-sama kita akan melihat sama ada Najib dan Muhammad Nazifuddin mampu melangkah ke depan atau terpaksa mengharungi kegelapan akibat kegagalan untuk memenuhi tanggungjawab mereka. Adakah ini akan menjadi titik akhir bagi legasi Najib? Hanya masa akan menentukan. Najib dan Muhammad Nazifuddin, pertarungan terakhir menghadapi kebangkrapan. Ketika bayang-bayang kebangkrapan menghampiri bekas Perdana Menteri Najib Razak dan anaknya, Muhammad Nazifuddin, satu perkara jelas, mereka sedang berdepan dengan salah satu pertarungan terberat dalam karier mereka. Rayuan yang akan didengar pada 6 Januari tahun depan adalah peluang terakhir untuk mereka menangguhkan prosiding kebangkrapan yang mencengkam leher mereka akibat tunggakan cukai yang mencecah RM1.69 bilion dan RM37.6 juta. Kes ini bukan sekadar soal kewangan, tetapi juga soal maruah dan legasi politik Najib yang telah berkurang. Apabila mahkamah memutuskan bahawa mereka perlu melunaskan tunggakan tersebut, ia membawa implikasi yang jauh lebih besar. Ini adalah penghakiman yang menunjukkan bahawa tidak ada sesiapa, walau sekuat manapun, dapat lari daripada tanggungjawab mereka di hadapan undang-undang. Dalam dunia politik yang syarat dengan skandal, kes Najib dan Muhammad Nazifuddin memberi gambaran jelas tentang betapa tingginya harga yang perlu dibayar apabila kuasa tidak digunakan dengan bertanggungjawab. Peguam mereka, Wee Yong Kang, menegaskan bahawa rayuan ini difailkan pada 6 Ogos dan kita kini sedang menunggu keputusan daripada Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi. Suhendran Soekarnanathan menerusi aplikasi Zoom, ini adalah satu simbol zaman di mana teknologi mengubah cara kita menghadapi keadilan.
Rayuan ini tidak hanya melibatkan isu cukai, tetapi juga melibatkan penghakiman terus yang diluluskan oleh dua mahkamah tinggi sebelum ini. Keputusan untuk membenarkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mendapatkan semula tunggakan cukai tanpa mendengar keterangan saksi mencerminkan betapa seriusnya situasi ini. Ini bukanlah kes yang boleh diabaikan, ia melibatkan soal kewujudan kewangan mereka dan masa depan mereka sebagai individu yang pernah memegang tampuk kuasa. Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini memberikan isyarat kepada rakyat Malaysia bahawa keadilan tidak mengenal kedudukan. Jika mereka kalah dalam rayuan ini, kita mungkin akan menyaksikan